Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat sekali lagi bertemu di siri kuliah kita berkaitan dengan ulumul hadis, iaitu berbicara tentang bagaimana kaedah para ulama menilai hadis. Tujuan kita baca pertama, nak memberikan kesedaran kepada sekalian kaum muslimin tentang pentingnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kerana kepentingannya, para ulama sangat berhati-hati menerima sesuatu yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana tak nak terima hadis, tetapi kerana nak pastikan yang benar-benar mereka terima adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis nak sampai kepada kita telah melalui beberapa jalur generasi sehingga sampai kepada kita. Lalu jalur generasi itu dinilai oleh para ulama sehingga mereka dapat menentukan hadis yang sampai kepada mereka adalah benar-benar sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah baca sebelum daripada ni pembahagian hadis kepada yang diterima dan juga yang ditolak. Kemudian yang diterima pula kita dah baca tentang pembahagiannya kepada 4 bahagian, iaitu sahih, sahih li ghairihi, hasan dan hasan li ghairihi. Okey, sahih, sahih li ghairihi, hasan dan hasan li ghairihi. Sahih adalah yang diriwayatkan memenuhi 5 syarat, iaitu bersambung sanad dengan perawi yang adil, 3 kuat ingatan, yang adil dan kuat ingatan, adlun tamud dhabt, tanpa ada syadz, tanpa ada syuzuz, yakni tidak syadz, itu tidak menyelisihi hadis yang lebih sahih. Dan yang kelima, tanpa illah. 5 syarat ni menjadi hadis sahih. Tapi kalau dia kurang dalam 1 syarat, iaitulah kuat ingatannya itu jadi kurang kuat ingatan, tidak lemah, kurang kuat ingatan, maka dia jadi hasan. Lemah pula bila dia ni ingatan dia lemah. Ingatan dia lemah, jadilah hadis tu lemah. So kita dah bincangkan macam mana yang darjat lemah ni, kalau jalan yang banyak boleh naik kepada hasan li ghairihi, dan hasan juga kalau jalan dia banyak dia boleh naik kepada sahihun li ghairihi. Cerita pada hari ni kita nak baca ialah tentang khabar ahad maqbul yang mempunyai sokongan, Kita besar sikit. Okey, besar kita okey. Okey.
Khabar ahad makbul yang mempunyai sokongan. Pendahuluan. Di akhir perbahasan hadis makbul, penulis akan menyentuh hadis makbul yang mempunyai sokongan. Okey. So, kita tengok di sini apa yang dimaksudkan. Pertama dia kata hadis makbul. Mana hadis ni memang dah makbul dah. Okey. Hadis ni sememangnya sudah makbul. Padam sikit. Tetapi dia ada nilai tambah, iaitu mempunyai sokongan. Maksudnya ialah hadis yang mempunyai perkara-perkara tambahan. Hadis mempunyai perkara-perkara tambahan. Mempunyai perkara-perkara tambahan selain dari syarat-syarat yang diperlukan pada hadis, ya, pada hadis makbul. Perkara-perkara tambahan yang ada pada sesuatu hadis makbul akan menambahkan kekuatannya. Okay, maknanya dia dah hadis makbul, tapi ada lagi nilai sokongan lain yang menjadikan dia lebih kuat daripada sahih yang biasa. Jadi hadis sahih ni ada martabat dia. Kalau dia ni ada nilai tambah, maka dia akan sahih lebih daripada sahih biasa. Itu dah. Kemudian bahagian-bahagiannya. Okey, bahagian-bahagiannya. Hadis yang mempunyai sokongan ada beberapa bahagian. Okey, yang masyhur ialah hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka yang tidak mencapai tahap mutawatir. Ia disokong dengan, ayat ni kurang faham sikit kalau kita baca daripada yang ni. Dia sebenarnya, okay, kalau pembahagian yang benar, saya nak kena tulis balik ni, bukan tulislah, nak tunjuk balik kepada tuan-tuan balik. Okey, saya bagi numbering balik. Hadis yang mempunyai sokongan ada beberapa bahagian yang paling masyhur sebenarnya ditulis dalam kitab asal. Ada 3 bahagian. Pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka yang tidak mencapai mutawatir. Okay, itu satu. Yang kedua, okay, hadis masyhur yang mempunyai tariq yang berbeza, semuanya tidak ada perawi dan illah, tidak ada kedhaifan perawi dan illah. Dan yang ketiga adalah hadis musalsal. 3. Sengaja saya padam, saya tak depan tu supaya kita nampak numbering dia, tutup numbering yang lama. Okey, apa maksud dia? So kita tengok dulu. Hadis yang mempunyai sokongan ada 3 bahagian utama. Pertama, hadis Bukhari Muslim. Yang kedua, hadis masyhur, yakni banyak riwayat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh, contohnya diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ashabus Sunan, contohnya. Jadi hadis sahih diriwayatkan oleh banyak riwayat dan jalan dia pun kuat, tidak ada kedhaifan, maka kita kata hadis ni kuat. Hadis yang ketiga adalah hadis musalsal dengan para imam hafiz yang punya sifat itqan yang tidak menjadi gharib. Tidak menjadi gharib. Kita akan mula istilah-istilah gharib ni kita dah baca sebelum ni kan. Gharib ni apa? Pertama, hadis musalsal. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan lebih daripada 3 jalan. Ingat lagi tak? Hadis musalsal adalah hadis yang bersambung dengan sifat yang berbeza, dengan sifat yang sama.
seperti musalsal imam. Maknanya daripada imam kepada imam kepada imam, seperti hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Imam Syafi'i dari Imam Malik. Jadi musalsal ni musalsal yang kuat sebab imam daripada imam daripada imam. Selain itu, selain daripada imam ni ramai lagi perawi-perawi. Jadi hadis sebegini kekuatan dia bertambah. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita pergi kepada pembahagian Bukhari dan Muslim. Ni. Jadi poin 1, 2 dan 3 ni sebenarnya anak kepada kekuatan nombor 1. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka yang tidak mencapai tahap mutawatir. Kenapa hadis ni jadi kuat lebih daripada yang lain? Pertama, kerana kedudukan mereka. Mereka ni siapa? Bukhari dan Muslim. Okey. Yang kedua, kerana kedua-dua kitab ini terkedepan dalam membezakan hadis sahih berbanding dengan yang lain. Jadi, ini nilai tambah yang ada. Yang ketiga, para ulama menerima baik kitab-kitab mereka. Penerimaan ini saja cukup kuat untuk menghasilkan ilmu dari semata-mata banyak tariq yang tidak mencapai tahap mutawatir. Jadi sebab itu apabila kita baca hadis, tiba-tiba riwayat Bukhari dan Muslim, maka kita tak perlu lagi sebut riwayat yang lain, kerana kekuatan riwayat dua orang ni telah mencukupkan kita dari riwayat-riwayat yang lain. Ini kerana kuatnya. Orang tak sebut hadis muttafaqun alaih dan diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, tak sebut macam tu. Bila sebut hadis muttafaqun alaih, cukup dah. Pasal apa? Kekuatan dia lebih daripada hadis-hadis yang lain. Jadi sebab itu kalau orang tu belajar hadis, dia tahu macam mana nak sebut kaedah periwayatan hadis. Orang tanya, hadis ni riwayat siapa? Dia kata, hadis ni riwayat Bukhari. Hadis ni apa? Riwayat Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kuat lah. Dia tak ada. Hadis riwayat siapa? Bukhari dan Abu Daud. Ada kita jumpa macam tu? Tak ada. Ada kita jumpa riwayat siapa? Muslim dan At-Tirmidzi. Tak ada. Tak sebut. Tapi kalau kita sebut riwayat siapa? Riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ada. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ada. Pasal apa? Sebab riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dia berbeza dengan riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau riwayat Bukhari dan Muslim, nombor 1 ni, mana kekuatan riwayat tu cukup dah. Okay. Kalau tiba-tiba seorang tu kata, riwayat siapa? Riwayat hadis ini riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Tak perlu. Sebab apa? Muslim tu sendiri sudah memiliki nilai tambah. Kekuatan dia tu. Bukhari dan Muslim. Yang tu nilai tambah sendiri. Kalau hak lain dia duduk bawah ni. Riwayat siapa? Hadis masyhur mempunyai tarik berbeza. Mana? Riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ataupun riwayat Ashabus Sunan, riwayat Sunan yang 4, ataupun rawahul jamaah. Kalau itu rawahul jamaah, maknanya diriwayatkan oleh semua imam-imam kutub sittah. Baik. Hukumnya, ia lebih kuat dari mana-mana hadis ahad makbul. Sekiranya hadis ahad yang memiliki sokongan bercanggah dengan hadis-hadis makbul yang lain, maka didahulukan hadis yang mempunyai sokongan itu. Jadi kenapa ulama bincang kekuatan ni lebih kuat daripada yang lain? Kerana andai kata sekiranya dia bercanggah dengan hadis lain, tiba-tiba ada percanggahan dengan hadis yang lain, maka kekuatan inilah memberi manfaat mana hadis yang kita nak dahulukan ke atas hadis yang lain. Okey, tujuan apa? Kita nak tahu mana yang paling tepat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita terus lagi. Saya ingat tu tidak banyak sangatlah kita perlu tekankan dalam perbahasan yang nilai tambah tadi. Sekarang ni kita masuk kepada perbahasan yang kedua, iaitu klasifikasi khabar makbul
kepada yang diamalkan dan tidak boleh diamalkan. Hadis makbul. Kita tengok apa dipanggil sini. Okey. Ila ma'mulun bihi wa ghairi ma'mulin bih. Dia sebenarnya tak perlu kata tidak boleh diamalkan, tidak diamalkan. Hadis yang diamalkan dan tidak diamalkan, tidak diamalkan. Klasifikasi khabar makbul kepada yang diamalkan dan tidak diamalkan, tidak diamalkan. Khabar makbul terbahagi kepada dua. Yang boleh diamalkan dan yang tidak boleh diamalkan. Terbit dari pembahagian ini dua ilmu hadis, itu al-muhkam wa mukhtalaful hadis, wan nasikh dan an-nasikh wal mansukh. Yang ni satu, al-muhkam wa mukhtalaful hadis. Alamak. Baik. Al-muhkam wa mukhtalaful hadis satu, dan juga an-nasikh wal mansukh. Okey. Al-muhkam wa mukhtalaful hadis wa mukhtalafil hadis. Definisi al-muhkam dari sudut bahasa isim maf'ul dari perkataan ahkama bererti atqana, iaitu mengemaskan dan mengukuhkan. Dari segi istilah pula adalah hadis makbul yang selamat dari percanggahan dengan hadis sepertinya. Makna al-muhkam ni hadis makbul yang selamat, okey, hadis makbul yang selamat daripada percanggahan. Hadis makbul yang selamat dari percanggahan. Okey. Kebanyakan hadis adalah hadis muhkam. Maknanya hadis ni dia tidak bercanggah dengan hadis-hadis yang lain. Okey. Bagi kebanyakan hadis, begini sifat dia. Bagi nisbah kepada keseluruhan hadis, hadis yang bercanggah dan berbeza, al-muta'aridah wal mukhtalifah, adalah sedikit. Yang bercanggah ni macam mana? Adakah hadis yang bercanggah ni? Okey. Kenapa dia bercanggah? Tuan-tuan tengok aja. Definisi al-mukhtalafil hadis. Dari segi bahasa, ia adalah isim fa'il daripada perkataan ikhtilaf, lawan kepada perkataan did. Bahasa Arab lah tu. Maksud mukhtalafil hadis adalah hadis-hadis yang sampai kepada kita dalam keadaan saling bercanggah. Dalam keadaan saling bercanggah dan bertentangan antara satu sama lain dari segi makna. Maknanya hadis ni satu, makna dia bertentangan dengan hadis yang satu lagi. Nanti kita bagi contoh. Okay. Menurut istilah ia adalah hadis makbul yang ditentang. Okey. Ditentang, ataupun kita boleh sebut yang bercanggah. Yang bercanggah dengan hadis sepertinya. Tapi ada satu perkara yang disebut yang boleh dihimpunkan antara keduanya. Bercanggah tapi boleh himpun. Macam mana? Kita pergi lagi. Okey, kita pergi lagi. Iaitu hadis sahih dan hasan yang didatangi oleh hadis lain sepertinya dari segi martabat dan kekuatan. Sama kuat, sahih sama sahih. Secara zahir menyanggahi pada maknanya, serta dapat dihimpunkan dan diselaraskan pengertian kedua-duanya
oleh ahli ilmu dan ulama yang berfikiran tajam dalam bentuk yang boleh diterima. Okey. Contoh hadis. Contoh hadis. Ada dua hadis. Okey. Hadis yang pertama ni nombor 1 dan ni nombor 2. Kita highlight dengan highlighter yang berbeza. Saya bagi highlight pertama, highlight hijau. Tidak ada jangkitan dan sial burung. La adwa wala tiyar. Tidak ada jangkitan dan juga sial burung. Sehingga Nabi SAW sebut, faman a'dal awal. Kalau penyakit ni dalam satu kandang, unta yang 10 ke 10 dapat penyakit daripada yang pertama, yang ke 9 dapat daripada yang ke 8. 8 maknanya penyakit itu penyakit berjangkit. Nabi pun tanya, kalau betul ada jangkitan, siapa yang menjangkiti unta yang pertama? Berarti hadis ni menunjukkan penyakit ni tidak ada disebabkan jangkitan. Yang ada adalah kerana Allah nak bagi penyakit tu. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Boleh faham? Dan tidak ada juga sial burung. Maknanya sebab burung ni terbang belah sana, kita kata, oh ni penanda sial. Tak ada. Kalau kita kalau nak keluar musafir, ular melintah, ni tanda buruk. Tak ada. Itu hadis yang pertama. Hadis ni sahih, riwayat Imam Muslim. Okay, kita highlight hadis yang kedua pula. Hadis yang kedua, Nabi SAW kata, larilah dari orang yang diserang kusta sebagaimana anda lari dari singa. Wa firra minal ajzam kama tafirru minal asad, minal juzam. Larilah daripada penyakit kusta seperti mana anda lari dari singa. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Okey. Kalau dilihat dari sudut zahir, seakan-akan dua hadis ni bertentangan. Mana pertentangan? Hadis pertama Nabi kata tak ada penyakit berjangkit. Hadis yang kedua, Nabi suruh lari dari orang yang ditimpa penyakit kusta sebagaimana anda lari dari singa. Jadi kalau betul tak ada penyakit berjangkit, kenapa nak lari? Jadi dua hadis tu nampak macam bertembung. Nampak tak? Boleh faham? Dan dua-dua adalah hadis yang sahih. Baik. Syarahan dia. Kedua-dua hadis ini adalah sahih. Kedua-dua hadis ini adalah sahih. Namun pada zahirnya ada pertentangan kerana hadis yang pertama menafikan jangkitan, manakala hadis yang kedua mensabitkan jangkitan. Para ulama telah mengkompromikan dan menyelaraskan. Mengkompromi, ataupun saya juga suka guna istilah apa dia? Saya suka guna istilah ni. Kita tanda macam mana? Tanda tulis atas dia lah. Mengharmonikan. Boleh tak? Mengharmonikan. Oh. Boleh baca ke tu? Padahal tak cantik tulisan. Tulis harmoni je. Harmoni. Okey. Telah mengharmonikan dan menyelaraskan antara kedua-dua maknanya dengan pelbagai cara. Di sini penulis menyebutkan pandangan yang dipilih oleh Al-Hafiz Ibn Hajar yang keterangannya seperti berikut. Jadi cara menyelesaikan macam mana? Okey. Bila kita bertentangan, ulama bahas bab ni supaya
kita kalau boleh tak nak tolak hadis ni, walaupun hadis tu zahirnya bertentangan, kalau boleh kita ambil dua-dua dan kita harmonikan maknanya. Bukan kita kata, oh hadis Muslim tu bertentangan dengan hadis Bukhari, kita tolak yang Muslim, kita ambil yang Bukhari. Maknanya Nabi suruh lari daripada jangkitan. Jadi jangkitan tu memang ada, hadis Muslim sebenarnya tak betul. Kita ulama hadis tidak ajar kita buat macam tu. Bila ada pertentangan, kalau hadis tu sama kuat, kita terima dua-dua, cuma kita harmonikan maknanya. Macam mana cara mengharmonikan antara keduanya ni? Okey. Cara menyelaraskan antara kedua hadis ini, boleh dikatakan jangkitan itu dinafikan ada dan ianya tidak sabit berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu itu tidak boleh menjangkiti sesuatu yang lain. Kenapa tertekan? Okey. Dan sabda baginda kepada orang yang mempersoalkan tentang unta yang berkurak di tengah-tengah unta sihat lalu bercampur dengannya dan unta dijangkiti kurak juga. Baginda menjawab, kalau begitu siapa yang menjangkitkan pada unta yang pertama? Okey. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan penyakit itu pada yang kedua, sebagaimana dia menyebabkan pada yang pertama. Perintah lari dan menjauhi dari orang yang terkena kusta adalah sebagai menutup pintu-pintu kerosakan, supaya seseorang yang bergaul dengan penyakit kusta itu tidak terkena kepadanya penyakit kusta dengan takdir Allah, bukan kerana jangkitan. Dengan itu dia akan menyangka itu kerana dia bergaul dengan pesakit itu, lalu menyebabkan mempercayai adanya jangkitan dan menjerumuskannya ke dalam dosa. Oleh kerana itu diperintahkan supaya menjauhi penyakit kusta sebagai mengelak diri dari terjerumus dalam kepercayaan yang membawanya kepada dosa. Boleh faham tak ayat dia? Jadi maknanya dari sudut asal Nabi SAW menafikan adanya jangkitan. Jangkitan itu dinafikan ada dan ianya tidak bersabit. Pertama, sesuatu tidak boleh menjangkiti sesuatu yang lain. Kalau kena juga sebenarnya dia dengan takdir dari Allah. Tapi Nabi juga mengajar kita supaya mengelakkan diri, sadduz zari'ah. Jangan kita pula panggil benda ni tak berjangkit melainkan dengan izin Allah. Allah yang membuatkan. Sebagai contohlah kita kata macam ni lah. Ada satu rumah tu, kita tahu COVID macam COVID boleh pergi kepada orang lain. Tapi COVID tu dia nak pergi, apakah kerana kuman COVID tu ataupun kerana Allah yang tentukan siapa yang nak kena COVID? Siapa yang nak kena COVID? Jadi kita beriman bahawa yang membuat seseorang kena COVID adalah Allah. Usaha kita dalam menghindar jangkitan COVID ni adalah dengan mengelak diri, dipanggil sadduz zari'ah. Kalau kita tak pergi, mudah-mudahan Allah tak jangkitkan kita. Boleh faham? Tapi apakah COVID tu sendiri ada kuasa untuk menjangkiti orang lain? Jawapan dia tak ada. Dia kuman je. Dia virus je. Dia tak ada kemampuan bertindak dengan sendiri. Sebagai bukti, bila seorang kena dalam satu rumah, adakah semua orang dalam rumah tu kena? Tak. Ada orang kena, ada orang tak kena. Tak kena ni sebab apa? Dia pun kajilah sebab ni antibody dia kuat. Walhal sebenarnya isu dia ialah yang memberikan sakit dan sembuh ni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harmonikan dua tu. Nabi suruh lari daripada kusta sebagaimana lari daripada
singa, tapi dalam masa yang sama Nabi suruh kita beringat bahawa soal jangkitan nak kena ke tidak, itu sebenarnya kekuasaan Allah. Jadi kita harmonikan dua hadis tu. Kita tak tolak hadis Bukhari, betul, kena lari. Jadi kita hari ni, kita sambil kita elakkan jangkitan COVID, kita kena tahu bahawa yang menyebabkan seorang tu kena COVID ataupun tidak adalah kehendak takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah kita nak pergi kepada takdir? Kata apalah, aku kira takdir je lah. Pergi bantai masuk, pergi ke hospital tak pakai mask apa semua. Yang tu kita tak ambil usaha lah tu. Jadi usaha kita perlu, ikhtiar kita perlu, tapi soal Allah nak takdirkan, yang tu itu kehendak Allah. Kita hanya berusaha saja. Agak-agak boleh faham ke? Okay. Jadi, apakah yang wajib dilakukan bila menemui dua hadis makbul yang saling bertentangan? Apabila seseorang menemui dua hadis makbul yang saling bertentangan, dia wajib mengikuti beberapa peringkat berikut. Pertama, dia mesti menyelaraskan antara kedua hadis tersebut, dan jika boleh dan wajib beramal dengan kedua-duanya. Maknanya hadis yang sahih ni, bila kita dah terima dia, bila kita dah terima, kita kena terima semuanya, dan dia mesti menyelaraskan kedua hadis tersebut jika boleh, supaya dia beramal dengan kedua-duanya. Menyelaraskan atau kita panggil mengharmonikan, kan? Jika tidak boleh diselaraskan dengan apa-apa sudut, sekiranya diketahui mana satu nasikh, maka itulah yang diutamakan diamalkan dengannya, serta yang mansukh ditinggalkan. Sekiranya tidak diketahui nasikh dan mansukh, maka ditarjihkan salah satu daripadanya dengan mana-mana bentuk tarjih yang berjumlah lebih 50 bentuk. Dengan itu hadis yang rajih, rajah di sini, hadis yang rajih, okey, hadis yang rajih, hadis yang rajih, yang kuat diamalkan. Okey, apa dia pula nasikh mansukh? Ini ni tugas ulama dari kita ni, kadang-kadang kita nak kena tengok. Sekiranya salah satu hadis tersebut tidak dapat ditarjih. Tarjih ni kita timbang salah satu mana yang lebih kuat, dan ini jarang berlaku, maka ditangguhkan beramal dengan hadis tersebut sehinggalah alasan yang kuat diketahui. Ini jarang benarlah berlaku. Tiba-tiba tak boleh nak buat, tak boleh nak tarjih. Hak mana satu lebih benar? Okey. Baik, kepentingan. Kenapa bincang perkara ni? Disiplin ini merupakan antara ilmu hadis yang terpenting, kerana semua ulama terpaksa mengetahuinya atau mesti mengetahuinya. Hanya yang memiliki kemahiran yang sempurna dalam disiplin ini, iaitu imam-imam yang menggabungkan antara ilmu hadis dan fiqh, dan ulama usul yang menyelami makna-makna yang halus. Bagi mereka jarang sekali timbul kemusykilan apabila berhadapan dengan hadis-hadis seperti ini. Pertentangan dalil-dalil yang benar telah merangsangkan fikiran ulama. Padanya terselah bakat dan kehalusan pemahaman serta pendapat mereka yang baik. Begitu juga padanya juga ramai orang yang mengharungi kebanjirannya tergelincir, iaitu dari kalangan mereka yang masih mentah dalam menghadapi perbahasan ulama. Jadi kalau kita tak perhatikan makna-makna begini, kita boleh tergelincir. Kitab-kitab yang terkenal dalam bab ini, Ikhtilaful Hadis karangan Al-Imam Syafi'i, kemudian Ta'wil Mukhtalafil Hadis
Ibnu Qutaibah bin Muslim, dan Mushkilul Athar karangan At-Tahawi. Kita pergi kepada nasikh mansukh. Nasikh mansukh pula ialah nasakh. Definisi nasakh, pertama menghilangkan. Yang kedua memindahkan. Pertama menghilangkan, yang kedua memindahkan. Ini dari sudut bahasa. Kemudian dari sudut istilah ialah syari', yakni Allah dan Rasulnya telah mengangkat satu hukum yang datang daripadanya dan menggantikan dengan hukum yang lain yang datang kemudian. Manakala kita ke apa? Update lah. Ni updated, hak tu outdated. Bahasa kita mudah gitu lah. Nasikh mansukh. Hak ni version dulu, yang ni version kemudian. Update lah. Update bahasa kita mudah. Bahasa sekarang ni update dengan outdate. Bahasa Melayu kemas kini, edisi kemas kini. Yang dulu tu kira terhapus. Kepentingan dan kesukarannya mengetahui hadis yang memansukhkan hadis, memansukhkan, dan hadis yang dimansukh merupakan satu disiplin yang penting dan sukar. Az-Zuhri pernah berkata, pengetahuan tentang hadis nasikh dan mansukh telah memenatkan dan melemahkan para fuqaha. Di antara ulama terkenal yang menonjol dalam bidang ini adalah Imam Asy-Syafi'i, dan beliau mempunyai jasa dan sumbangan yang sungguh besar. Imam Ahmad bertanya kepada Ibnu Warah yang tiba dari Mesir, adakah anda mencatat buku-buku Asy-Syafi'i? Beliau menjawab, tidak. Maka kata Imam Ahmad, anda telah cuai. Kami tidak mengetahui mana yang mujmal, mana yang mufassar, mana yang nasikh, mana yang mansukh, sehinggalah kamu duduk di dalam majlis Asy-Syafi'i. Jadi kalau surat tak apa, kita tahu mana yang surat dulu, surat kemudian. Betul tak? Oh, edisi kita tahu ni. Ni edisi Windows 7 dengan Windows 10. Kita tahulah mana mari dulu. Sekarang ni hadis, dia tidak diriwayatkan dengan edisi macam tu. Riwayat Anas kata macam ni, riwayat Abu Hurairah kata macam ni pula. Bertentangan. Contoh, kita tak tahu hak mana dulu, hak mana kemudian, yang mana nasikh, yang mana mansukh. Itu sukarnya dia. Bukan mudah kita kata aku nak ambil hak ni pasal apa, kira kita tolak hak tu sebab dia ni mansukh. Bukan begitu. Ulama nak tahu mana yang mansukh, mana yang dimansukhkan. Yang tu memiliki ilmu yang luas. Tengok macam mana. Macam mana hadis nasikh dan mansukh diketahui? Hadis nasikh dan mansukh diketahui dengan salah satu dari perkara-perkara berikut. Pertama, penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Buraidah dalam Sahih Muslim. Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakiru lil akhirah. Nabi sendiri kata, dulu aku larang kamu dari menziarahi kubur. Sekarang ziarahilah kubur kerana ia mengingatkan kamu akan hari akhirat. Jadi kita tahu hukum daripada hadis ini, hukum ziarah kubur. Apa? Tak boleh, no. Tak boleh. Memang yang biasa. Dulu aku melarang kamu dari menziarahi kubur. Maknanya ziarah kubur dulunya dilarang. Kemudian dimansukhkan hukum larangan tersebut. Lalu Nabi izinkan dan Nabi perintahkan supaya ziarahilah kubur. So di sini ada hukum terdahulu, ada hukum terkemudian. Hukum terdahulu apa? Larangan menziarahi kubur. Hukum terkemudian apa? Ziarahilah kubur. Jadi yang mana nasikh? Yang nasikh
ziarah kubur. Yang dimansuhkan larangannya. Hadis yang kedua, kata-kata sahabat juga boleh kita tengok untuk mengetahui mana yang nasikh, mana yang mansukh. Seperti contoh, okey, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i. Kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma massatin nar. Perkara terakhir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tidak berwudu kerana makan makanan yang disentuh oleh api. Okey. Jadi pada peringkat pertama ada perintah supaya bila makan makanan yang tersentuh api, kena bakar, kenapa? Kena ambil wudu. Tapi akhirnya hukum tersebut dimansuhkan. Jadi sebab tu kita ni kalau makan sate tak ada masalah lah ni. Fish cake, brisket. Brisket. Baik. Brisket tu cerita lain tu makanan kayangan. Perkara terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak berwuduk kerana memakan makanan yang dimasak oleh api. Dengan api. Hadis ini dikeluarkan oleh pengarang Kitabus Sunan. Okey. Itu yang kedua, cara dia nak tahu. Jadi sahabat kata, perkara akhir tentang masalah ini ialah kita tahu yang terakhir, yang latest tentang masalah ini, mana kalau makan makanan disentuh api tak kena wuduk. Itu latest. Yang ketiga, mengetahui sejarah seperti hadis Shaddad bin Aus. Bin Aus, bukan Uwais, Shaddad bin Aus, yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Aftaral hajim wal mahjum. Puasa tukang bekam dan yang dibekam telah terbatal. Okay. Apa hukum berbekam, batal puasa ke tak batal? Satu kata batal, satu kata tak batal. Ada hadis sebut batal, ada hadis Nabi berbekam dalam keadaan dia puasa. Okey. Jadi hadis Ibnu Abbas, hadis Shaddad, okey, tengok hadis Shaddad. Puasa orang tukang bekam dan orang yang dibekam batal. Ini hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Ibnu Abbas, bagaimana riwayat Imam Muslim? Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah berbekam dalam keadaan baginda berpuasa. So nampak dua hadis ni macam bertentangan kan? Okey. Jadi setelah dilihat, setengah tarik hadis Shaddad itu berlaku pada zaman pembukaan Mekah, sedangkan Ibnu Abbas mendampingi baginda ketika Hajjatul Wada'. Jadi berdasarkan tarikh kita tahu hadis yang ni, hadis yang kedua ni datang kemudian daripada yang pertama. Jadi yang dikira adalah yang terkemudian. Okey, boleh faham? Yang seterusnya, petunjuk ijma' seperti hadis man syaribal khamra fajliduhu fa in 'ada fi ar-rabi'ah faqtuluhu. Sesiapa yang minum arak maka rotanlah. Sekiranya dia mengulangi pada kali keempat maka bunuhlah. Imam An-Nawawi berkata ijma' menunjukkan tentang mansukhnya hukum itu. Ijma' itu sendiri tidak memansuhkan dan tidak juga dinasahkan, tetapi menunjukkan kepada nasikh, iaitu hadis yang dinasahkan. Boleh faham tak? Petunjuk ijma' seperti hadis. Petunjuk ijma' seperti hadis.
petunjuk ijma' seperti hadis. Istilah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Petunjuk ijma' seperti hadis. Apa maksud dia? Maksud dia, hadis ni tidak ada hadis lain. Hadis yang pertama ni, siapa yang minum arak kali keempat bunuh. Mana minum arak kali keempat bunuh. Hak rotan tu tahu dah. Tapi hak bunuh ni, faqtuluhu. Hadis ni tak ada hadis lain yang bertentangan dengan dia. Yang ada ialah ijma'. Para ulama, para sahabat bersepakat bahawa peminum arak tidak dibunuh. Okey? Peminum arak tidak dibunuh. Jadi ijma' itu menunjukkan adanya hadis, ataupun kekuatannya seperti hadis, yang menunjukkan adanya hadis yang mungkin kita tak tahu, tetapi dia kerana ijma' tu memiliki kekuatan, seakan-akan ada hadis yang menunjukkan bahawa perkara itu dimansuhkan. Boleh faham? Nak sebut lagu mana bahasa? Mana bila ijma' bertentangan dengan ijma', mana ijma' itu dianggap seperti ada hadis dan dia memansuhkan hukum hadis yang bertentangan itu. Okey. Baik, kitab-kitab yang terkenal. Sorry. Jangan lah kau. Tak pakai bateri. Baru dah kejap, tak jadi dah hari ni. Pakai mouse lah. Kau ni dia ni jam. Laptop ni kau okey. Okey. Kitab-kitab yang terkenal ialah Al-I'tibar fi Nasikh wal Mansukh min al-Athar karangan Abu Bakar Al-Hazimi, dan An-Nasikh wal Mansukh karangan Imam Ahmad, dan Tajrid al-Hadith al-Mansukh, Tajrid al-Ahadith al-Mansukhah karangan Ibnul Jauzi. Okey. Maka dengan demikian berakhirlah pembahagian kita tentang hadis-hadis yang makbul. Hadis-hadis makbul. Kita akan masuk lepas daripada ni bab hadis dhaif pula. Sebenarnya perbahasan hadis dhaif ni lagi panjang daripada hadis sahih, hadis makbul. Okey. Kalau tuan-tuan tengok di sini muka surat ni 53, nak perhabis hadis ni, Allahu Akbar, ada 100 lebih lagi. Pertama dhaif. Dhaif tu pula macam-macam dia punya kategori. Ni hukum beramal nanti kita akan bincangkan. Sebab ramai orang bila bab hadis dhaif ni tak apa, boleh beramal. Boleh beramal, tak boleh buat hujah je. Istilah tu kadang-kadang dia tak faham sehingga dia beramal juga atau gunakan sebagai hujah. Sehari dua hari ni cerita mari tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Orang kata ayat Quran, bukan ayat Quran makcik, bukan ayat Quran. Tu sebenarnya disandarkan kepada hadis, tetapi dia
dhaif ataupun sebahagiannya kata palsu. Okey. Jadi perlunya kita tahu tentang hadis-hadis dhaif agar kita tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dijanjikan azab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dengan sengaja meriwayatkan sesuatu yang bukan dari Nabi. Okey, kalau dhaif tu okey lagilah. Kita kata dhaif tapi sebab kebarangkalian dia daripada Nabi. Tapi kalau dah sampai maudhu', kita sebarkan dia seakan-akan hadis yang sahih, yang tu bahaya. So untuk pembahagian khabar mardud, itu hadis dhaif, mardud dengan sebab gugur perawi, dan mardud kerana kecaman terhadap perawi. Yang ni kita akan bahaskan dalam perbincangan mardud ni secara panjang lebar dalam pertemuan kita yang akan datang nanti, insya-Allah. Okey. Sebab kalau saya baca sekerat-sekerat macam tak sambung, kan? Tergantung, kita akan baca nanti pada perbahasan minggu depan secara penuh tentang bab dhaif dan juga sebab-sebab dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan bacaan kita. Okey. Nak tanda ni jadi dah ke ni? Tekan sekali lagi tengok. Okey. Ini berapa bulan? 16. Okey. Saya dah tu. Orang tak pergi. Tak boleh save lah. Okeylah, kita berhenti setakat tu dulu, insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.